Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Dah sarapan pagi dah? Okey, kalau belum lepas ni kita ambil ya. Okey, alhamdulillah bertemu kita semula pada hari ini untuk pertandingan KIK pada tahun 2022. So, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan menyaksikan 9 pasukan yang akan membuat pembentangan iaitu dari negeri Pahang, Terengganu, Negeri Sembilan dan juga Sabah. Okey, sebelum memulakan sesi pembentangan pada hari ini ya, mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk bersedia. Pembentangan pertama akan bermula pada tepat jam 9 pagi dan dijangka pembentangan terakhir pada jam 12.20 tengah hari. Kemudian kita akan adakan sesi bersama Ketua Panel Hakim yang akan memberikan ulasan keseluruhan pertandingan. Semangat itu diharap semua pasukan bersedia dan lebih bersemangat pada hari ini ya untuk pasukan masing-masing. Okey, suka untuk saya recap kembali makluman kepada semua pembentang. Setiap pasukan diperuntukkan masa selama 10 minit untuk pembentangan dan 10 minit untuk sesi soal jawab. Tayangan montaj kumpulan akan ditayangkan sekiranya ada. Sekiranya tiada tayangan montaj, peserta boleh memulakan pembentangan. Masa pembentangan adalah selama 10 minit, tidak termasuk montaj. Kemudian loceng pertama akan dibunyikan sekali pada minit pertama setelah perkataan pertama disebut oleh pembentang. Loceng kedua akan dibunyikan sekali pada minit yang ke-8 dan loceng ketiga akan dibunyikan 2 kali pada minit yang ke-10. Setelah loceng ketiga dibunyikan, kumpulan perlu berhenti membuat pembentangan. Selepas membuat pembentangan, pembentang dan ahli kumpulan perlu kekal di atas pentas bagi sesi soal jawab bersama panel hakim dan masa yang diperuntukkan adalah 10 minit untuk sesi soal jawab tersebut. Semua maklum ya? Alright, okey. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa lagi, kita mulakan pembentangan pada hari ini dari pasukan Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Maran Pahang. Okey, pasukan ini diberi nama Azma Wangsa dan akan membentangkan projek yang dihasilkan iaitu Diverse. Tanpa melengahkan masa lagi, terimalah pembentangan dari PKMD Maran Pahang. Dipersilakan. Amat susah sikit lah. Susah. Dia agak lambat lah. Agak lambat sikit. Amat susah sikit lah. Agak lambat sikit lah. Agak susah lah. Dari segi penyampaian maklumat tu dengan kadang paling lambat tu sehari lah baru dapat maklumat. Dari segi pendaftaran panjir bagi penduduk di kampus ini, saya rasa dari segi manual amat susah sikit lah.
saya sokong. Sangat memudahkan kerja saya. Kalau manual, bila dah serbu ramai-ramai, memang kalah kabut. Dia punya telefon ni mudah lah, senang mahal kan. Mas Panji ke apa ke boleh lah. Lagi cepat sikit kalau dalam handset ni. Saya secara personally, saya rasa sistem Divers ni adalah satu aplikasi yang sangat baiklah, terutamanya dalam kita menguruskan urusan operasi bencana, dan ini dapat mengurangkanlah kelewatan dan aduan. Assalamualaikum, apa khabar semua? Alhamdulillah, apa yang telah dibentangkan kepada saya hari ini ialah sistem Divers, ya, inovasi untuk mendaftarkan mangsa bencana di pusat pemindahan sementara sewaktu banjir. Jadi QR code saja terus masuk dan akan dipaparkan di contohlah di paparan kita akan terus tengok berapa jumlah KIR yang dah berada di pusat pemindahan, berapa jumlah mangsa, ya. Jadi semua akan dibuat dalam masa yang sangat cepat. Jadi saya ucapkan syabas tanya kepada JKM Daerah Barat kerana telah mencipta inovasi sistem Divers ini. Okey, yang terbaik untuk rakyat ini faham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan Atmawangsa dari PKMD Maran Pahang akan membentangkan projek yang kami panggil sebagai Divers Disaster Victim Early Registration System. Kaki tangan PKMD Maran adalah seramai 24 orang. Kumpulan Atmawangsa mempunyai 6 orang ahli dan diketuai oleh Syekh Muhammad Fakhrul Nizam bin Sazali. Berikut merupakan sokongan dan kelulusan daripada pihak jabatan yang telah dikeluarkan dan diberikan oleh PKMD Maran dan juga JKM Negeri Pahang. Projek ini menggunakan teknik design thinking. Tuan-tuan dan puan-puan, record merupakan proses pendaftaran mangsa bencana yang biasa kita gunakan, yang mana apabila PPS itu dibuka, memerlukan petugas untuk hadir ke PPS, membuat proses pendaftaran, menyediakan pecahan data mangsa, menghantar maklumat tersebut ke bilik gerakan JKM dan dikemaskini dalam sistem info bencana. Namun, apa kejadian yang berlaku pada 3 Januari 2021? Daerah Maran telah dilanda banjir yang besar, menyebabkan bandar Maran itu sendiri tenggelam, banyak jalan yang dinaiki air dan terputus hubungan. Pihak kami keseluruhannya tak dapat hadir ke pejabat untuk menguruskan operasi banjir dan hanya dapat masuk pejabat pada jam 5 petang. Dan untuk tempoh tersebut, sebanyak 35 PPS telah dibuka. Dan data yang kita dapat memang tidak lengkap dan kita dapat kemaskini dalam sistem info bencana dengan baiklah. Berikut merupakan empati kepada kaki tangan, yang mana kesukaran untuk ke PPS yang terputus hubungan, data pecahan mangsa yang tidak lengkap, kelewatan penerimaan data pecahan mangsa. Dari sudut mangsa bencana, pengisian borang mengambil masa yang lama, barang keperluan asas dan makanan yang tidak mencukupi, dan juga dari sudut pemegang taruh, laporan data pecahan mangsa di dalam sistem info bencana JKM dan di PKOB adalah tidak tepat. Berikut adalah pembuktian yang dapat kami kongsikan, yang mana laporan daripada penghulu mukim menunjukkan cuma jumlah keluarga dan mangsa sahaja yang dihantar, sedangkan pecahan tersebut kita tidak boleh terima dalam masa yang singkat. Seterusnya, dari sudut pemegang taruh, terdapat persoalan daripada pengurusi bencana daerah yang menyatakan terdapat persoalan daripada pejabat menteri besar. Data di PKOB daerah dan PKOB negeri adalah tidak sama. Bagi memahami dengan lebih lanjut, untuk memahami perkara tersebut, apa yang berlaku adalah pendaftaran ini, kesukaran untuk kaki tangan ke PPS tu kita hadapi masalah, dan seterusnya kita lewat dalam menyediakan data pecahan mangsa, di mana ia berlaku di pusat pemindahan sementara, bilik gerakan JKM dan juga PKOB. Kenapa ia berlaku? Laporan mangsa bencana adalah tidak tepat dan bekalan yang kita unjurkan untuk dihantar ke PPS adalah tidak cukup. Seterusnya, bila ia berlaku semasa proses pendaftaran mangsa dan juga semasa mengemaskini di dalam sistem info bencana. Seterusnya, yang terlibat di dalam proses ini adalah petugas pendaftaran mangsa, ketua bilik gerakan JKM, JPBD dan juga mangsa bencana itu sendiri. Dan bagaimana ianya berlaku, pendaftaran secara manual menggunakan buku dan borang tersebut memerlukan kehadiran petugas ke PPS dan mengambil masa yang lama. Ini adalah contoh borang yang digunakan di daerah Maran. Tulisan mungkin agak sukar untuk difahami dan juga ada yang menggunakan buku yang tidak rasmi.
Seterusnya, pihak kami telah mengemukakan 2 idea. Yang pertama adalah kad kenal diri mangsa, yang mana kebaikannya adalah data yang lengkap, tiada orang tengah, pengurusan masa yang efektif, jimat kos dan keselamatan kaki tangan adalah terjamin. Dari sudut keburukannya, berkemungkinan untuk kad hilang, bekalan elektrik terputus dan liputan internet yang terganggu. Kedua adalah pusat maklumat mukim, yang mana dari sudut kebaikannya menjimatkan kos petrol, keselamatan kaki tangan yang terjamin dan memperoleh data daripada semua PPS melalui pusat maklumat mukim. Dari segi keburukan, mengambil masa yang lama, kemungkinan untuk PMM ini terputus hubungan ataupun dinaiki air, dan pertambahan dari segi beban tugas penghulu mukim itu sendiri. Kumpulan kami telah memilih untuk mewujudkan kad kenal diri mangsa yang mana kita namakan sebagai diverse, memandangkan ianya pantas, mudah dan tepat. Prototipe yang kita gunakan menggunakan pakai Google Form, yang mana kita edarkan terlebih dahulu lebih awal kepada ketua isi rumah di setiap kampung untuk diisi sebelum bencana itu berlaku. Seterusnya, kita menggunakan pakai Google Spreadsheet untuk menganalisa data tersebut, dan seterusnya beralih kepada QR Code Generator untuk mewujudkan QR Code bagi setiap ketua isi rumah. Berikut merupakan adalah hasil akhir yang kita gunakan yang sedang kita majukan kepada sistem autocrat. Dari segi mangsa yang tidak mempunyai kad diverse itu sendiri, mungkin mangsa-mangsa yang baru, kita juga menyediakan QR Code yang umum. Seterusnya adalah dashboard diverse, yang prototipe ni kita menggunakan pakai data studio, yang mana memaparkan data-data berkaitan dengan mangsa, yang mana kita boleh cedok secara terus untuk dikemaskini dalam sistem bencana, dan ianya mengumpulkan maklumat secara real time. Data ini juga boleh